Assalamualaikum geng. Alright, jadi dalam video kali ini aku nak sembang pasal ranking kekuatan para Hashira dalam anime Demon Slayer. Jadi dalam video kali ini memang completely pendapat aku sendirilah. Okay, kalau korang ada pendapat lain, korang boleh drop dekat comment section. Dan aku perlu mention juga lah, walaupun ini adalah ranking kekuatan diorang, tapi itu tak menjadikan yang tempat terakhir ni kira macam yang lemah. Bukan. Memang kalau sudah namanya Hashira, diorang ni 99% lagi kuat daripada Demon Slayer yang biasa. Video kali ni pun ada spoiler juga. Setiap Hashira tu aku akan ceritakan sikit lah part-part diorang berlawan dengan Upper Moon. Jadi tanpa buang waktu lagi, jom kita start. So di tanggal ke-9, aku letakkan Insect Pillar, Shinobu Kocho. Okay, Shinobu ni dia berada di tempat terakhir disebabkan dia sendiri mengaku di antara para swordsman cuma dia satu orang je yang tak dapat memenggal kepala demon. Jadi di sini menunjukkan yang Shinobu ni mempunyai kekuatan fizikal paling lemah di antara semua ahli Demon Slayer. Disebabkan dia tak dapat memenggal kepala demon, dia membunuh demon dengan cara menusuk racun ke dalam tubuh badan demon tu. Tapi walaupun kekuatan fizikal Shinobu ni adalah yang paling lemah, tapi disebabkan tubuh dia yang kecil tu menjadikan badan dia ni sangat ringan, dan dia ni merupakan kemungkinan Hashira yang paling laju di antara semua. Ketika dia berlawan dengan Doma, iaitu Upper Moon Demon yang kedua, Shinobu berjaya menusuk mata Doma, dan bila Doma terkena tusukan daripada Shinobu ni, dia kagum dengan kelajuan Shinobu. Jadi masa tu dia kata yang Shinobu ni mungkin adalah orang yang paling laju dia pernah jumpa selama dia hidup. Okay, jadi kalau korang nak compare speed di antara para Hashira ni, Shinobu mungkin adalah orang yang paling laju lah, dia di tempat pertama. Dan Shinobu ni juga, walaupun dia lack daripada physical strength, tapi dia ni pandai. Disebabkan dia ni ahli medik kan, dia buat ubat. So ubat yang dia buat dengan Tamayo nanti memainkan peranan yang besar dalam mengalahkan Muzan di akhir story nanti. Shinobu ni actually bagi aku dia boleh berada di tempat yang lagi tinggi, cuma dia ni pun mati tanpa dia sempat bangkitkan Demon Slayer Mark dia. Jadi dia punya kekuatan ni pun macam terhold lah di satu tempat. Di tempat ke-8 pula, aku letakkan Sound Pillar, Uzui Tengen. Okay, Uzui Tengen ni nanti kita akan nampak lah dia beraksi di season 2 Kimetsu no Yaiba nanti. Uzui Tengen, dia pun memang antara Hashira yang terkuat juga. Sebab ada satu part tu nanti, Tengen ni dia terkena racun daripada Gyutaro. Okay, racun Gyutaro ni memang sangat deadly, sangat venomous. Okay, bila orang terkena biasa dalam berapa saat macam tu dah mati. Tapi disebabkan Tengen ni dia lahir dalam keluarga shinobi, memang badan dia ni dah develop resistance dengan racun. Tapi disebabkan racun Gyutaro ni sangat kuat, racun tu masih lagi dia dapat rasa. Dan walaupun dia terkena racun tu, dia masih lagi dapat berlawan dengan Gyutaro sampailah perlawanan diorang tu tamat. Tapi lepas perlawanan dia dengan Gyutaro tu, Tengen ni dia cedera parah, di mana dia kehilangan satu mata dia dan juga satu lengan dia. Jadi disebabkan kondisi dia tu yang parah, menyebabkan dia ni terpaksa bersara daripada menjadi seorang Hashira. So masa Iguro sampai di tempat kejadian tu, dia nampak keadaan Tengen yang teruk macam tu. Dia tak kagum dengan performance Tengen. Dia kata dengan Tengen, ini cuma perlawanan dengan Upper Moon Demon yang ke-6, Upper Moon Demon yang paling lemah. Tapi takkanlah Tengen ni dia cedera sampai begini teruk. Aku tak tahulah masa ni Iguro ni dia memang cakap besar ke, sebab dia sendiri pun belum lagi pernah berlawan dengan Upper Moon, ataupun dia memang yakin yang kekuatan Hashira ni tak sepatutnya selemah Tengen. Ialah tak sepatutnya dia cedera sampai hilang tangan, hilang mata macam tu. So di tangga yang ke-7 pula, aku letakkan Love Pillar, Mitsuri Kanroji. Okay, Mitsuri ni kekuatan dia yang paling besar adalah daripada lengan dia dan juga flexibility dia yang luar biasa. Okay, flexibility Mitsuri ni macam Inosuke juga, tapi on a different level lagi. Okay, dia boleh melenturkan badan dia dengan sesuka hati dia lah, senang-senang dia aja nak lenturkan badan dia. Masa dia berlawan dengan Hantenko, Upper Moon Demon yang keempat, Mitsuri dia dapat menahan serangan daripada klon terkuat Hantenko seorang diri. Sementara Tanjiro dengan geng-geng dia ni pun mencari badan sebenar Hantenko. Dan Mitsuri ni pun dia berjaya menahan serangan Hantenko tu seorang diri tanpa cedera parah.
Tengen lawan Apemon yang ke-6, Mitsuri dia lawan yang ke-4, tapi dia tak separah Tengen. Tempat yang ke-6 pula, aku letakkan Rengoku Kyojuro. Jujur kata lah, sebenarnya aku sendiri pun rasa bersalah letakkan dia di tangga yang ke-6 nih. Sebab aku letakkan dia di tangga yang ke-6 nih, sebab kita tak nampak puncak kekuatan Rengoku. Dia mati sebelum dia sempat bangkitkan Demon Slayer Mark dia, right? Tapi walaupun Rengoku dia tak sempat bangkitkan Demon Slayer Mark dia ni merupakan antara Hashira yang memang paling kuat. Memang kekuatan dia ni diakui oleh para Hashira sendiri. So bagi korang yang dah tengok movie dia, Mugen Train tu, so korang boleh nampak lah kan kekuatan Kyojuro. Dia sendirian, dia dapat mengimbangi kekuatan Apemon Demon yang ketiga, Akaza. Dia actually dapat je cederakan Akaza. Cuba Akaza tu demon kan, jadi dia regen lagi balik. Tapi sementara Kyojuro pula yang luka-luka. Kalau perlawanan tu fair, memang kalah dah Akaza tu. Bila Akaza nampak battle spirit Kyojuro, dia kata battle spirit Kyojuro ni dah hampir perfect. Dia cuma perlukan setahun dua lagi untuk sempurnakan battle spirit dia. Dan disebabkan Akaza ni sangat kagum dengan kekuatan Kyojuro, dia sampai tawarkan dengan Kyojuro untuk menjadi demon supaya Kyojuro dapat perfectkan battle spirit dia tu. Tapi Kyojuro tolak. Bila kematian Kyojuro sampai di pengetahuan Demon Slayer Corps, semua diorang ni terkejut dengan kematian Kyojuro. Dan Tengen kata, even orang macam Rengoku pun kalah oleh Apemon Demon. Jadi memang korang nampaklah kuatan dia ni memang diakui sendiri oleh para Hashira. Di tempat kelima pula, aku letakkan Gyu Tomioka, Water Pillar. First time kita nampak dia punya power ni masa lawan dengan Rui lah. Bukan kata lawan pun, actually dia datang tu dia just bunuh Rui satu kali tebasan, terus putus kepala Rui. Gyu ni pun juga, dia boleh dikatakan sebagai genius juga. Sebab dia berjaya cipta bentuk pernafasan dia sendiri, iaitu pernafasan bentuk ke-11 daripada pernafasan air. Dan bila dia berlawan dengan Akaza nanti, Akaza ni pun kagum juga dengan kekuatan Gyu. Dia pun tawarkan juga dengan Gyu untuk menjadi demon. Akaza kan memang suka dengan orang-orang yang kuat. Kalau orang tu lemah, takdanya dia nak tawarkan orang tu jadi demon. Okey, di tempat keempat pula adalah Snake Pillar, Iguro Obanai. Iguro ni sayangnya dia tak dapat banyak sangat screen time dia, tapi dia betul-betul menyerlah masa perlawanan diorang berlawan dengan Muzan. Masa tu Iguro ni dia bangkitkan Demon Slayer Mark dia, dan juga dia berjaya tukarkan warna pedang dia ni menjadi merah dalam tempoh waktu yang sekejap. Jadi kalau korang tak tahu apa efek pedang merah ni Chirin, korang boleh cek lah, ada video aku yang lagi satu, aku cerita pasal pedang tu. Iguro ni dia dapat keep up dengan serangan Muzan, tapi masa tu Demon Slayer Mark dia belum bangkit lagi. Tapi dia dapat elak-elak serangan Muzan masa tu. Memang dia punya power tu boleh kata bagus lah masa tu. Dan biasanya auto-auto ni diorang akan tinggalkan the best character for the last lah, orang kata. Jadi Iguro ni mungkin salah satu daripada orang tu. Dan Iguro ni dia berlawan bukan setakat untuk membunuh demon, dia berlawan ni pun untuk melindungi Mitsuri Kanroji. Kalau korang yang belum tahu lagi, Iguro ni dia suka dengan Mitsuri dan dia sanggup lakukan apa aja untuk Mitsuri ni. So disebabkan the power of love, niat untuk melindungi seseorang tu, jadi menjadikan Iguro ni lagi kuat daripada orang-orang yang biasa. Okay, sekarang kita masuk pula top 3 Hashira yang paling kuat. Okay, ketiga-tiga diorang ni, diorang memang dah ada rekod yang cukup menakutkan dalam membunuh demon, walaupun diorang ni belum jadi Demon Slayer lagi. Tempat yang ketiga, aku letakkan Muichiro Tokito, The Mist Pillar. Tokito ni sebelum dia menjadi Demon Slayer lagi, dia pernah berlawan dengan satu demon dari malam sampailah pagi. Dia tahan serangan demon tu sampailah demon tu terbakar oleh cahaya matahari. Bila Tokito menjadi seorang Demon Slayer, dia berlatih keras dan dia menjadi seorang Hashira selepas dalam tempo, kalau tak silap aku 2 bulan training dia tu. Dia jadi Hashira dalam umur 14 tahun. Dia merupakan Hashira paling muda di antara semua. Dia setahun lagi muda daripada Tanjiro. So menunjukkan memang dia ni rare lah. Dia memang seorang prodigy. Okay? Memang seorang yang sangat berbakat. Dan Muichiro ni juga merupakan satu-satunya Hashira yang berjaya membunuh Apemon Demon seorang diri. Dia berjaya membunuh Gyoko, Apemon Demon yang kelima, tanpa mengalami cedera yang parah juga. Bila dia berjumpa dengan Kokushibo, Kokushibo sendiri pun dapat rasakan kualiti swordsman dalam diri Muichiro ni. Sampaikan dia sendiri pun nak tukarkan Muichiro ni menjadi seorang demon. Di tempat kedua pula,
adalah Wind Pillar Sanemi Shinazugawa. Sanemi ni pula, sebelum dia menjadi Demon Slayer lagi, dia pernah memburu demon pada waktu malam. Jadi bila dia jumpa dengan satu demon, dia akan ikat demon tu di atas pokok. So dia akan tunggu waktu pagi biar cahaya matahari tu membakar demon tu. Sebab masa tu dia belum ada Nichirin Blade lagi. Jadi begini cara dia membunuh demon. Dan Sanemi ni, dia merupakan Hashira yang mempunyai darah yang unik, di mana darah dia ni boleh membuatkan seorang demon tu menjadi mabuk bila menghidup bau darah Sanemi. Tapi bila Nezuko hidup darah Sanemi di awal story tu, Nezuko ni macam seolah-olah tidak efek dengan bau darah Sanemi tu. So pendapat aku lah kan, aku rasa dia punya author ni, Koyoharu Gotoge, dia tak plan pun nak jadikan darah Sanemi ni istimewa di awal story tu. Tapi seiring berjalannya kisah Kimetsu no Yaiba ni, jadi baru dia plan nak bagi Sanemi ni kelebihan istimewa, iaitu darah dia. Sebab benda ni sendiri pun tak diceritakan sampai akhir story kenapa Nezuko ni macam immune dengan bau darah Sanemi. So ini pendapat aku je lah. Bagi aku, dia ni adalah Hashira yang mempunyai tekad berlawan paling tinggi di antara semua. Jadi masa dia berlawan dengan Kokushibo, Apemon Demon yang pertama, dia terkena serangan daripada Kokushibo dan benda tu membuatkan badan dia ni hampir terbelah. Tapi masa tu Gyome sampai dan dia melengahkan masalah untuk Sanemi. So Sanemi keluar sekejap daripada pertarungan tu, dia pergi jahit badan dia supaya badan dia ni tak putus. Selepas diorang kalahkan Kokushibo, Sanemi ni dia masih lagi teruskan serangan dia tu. Bila Gyome suruh Sanemi ni berhenti sebab Kokushibo pun dah mati, dia terkejut. Dia nampak Sanemi ni sebenarnya dia dah pengsan, tapi dia masih lagi teruskan serangan dia tu. Tempat pertama pula, yang ni kita semua boleh expect lah. Tempat pertama adalah Himejima Gyome, The Rock Pillar. Gyome ni sebelum dia menjadi Demon Slayer pula, dia pernah membunuh satu demon dengan cara menumbuk kepala demon tu sampai hancur. Dia terus menerus buat begitu sampailah waktu pagi bila cahaya matahari tu membakar demon tu. Dan dia lakukan benda ni dalam keadaan masa tu dia masih kurus lagi disebabkan dia kurang makan. Jadi korang bayanglah sekarang ni Gyome pun dah tegak, plus dia pakai teknik breathing lagi. Memang dia punya power tu dah meningkat luar biasa lah. Dan dikatakan bila Gyome ni sampai melawan demon, tak kiralah betapa kuatnya demon tu, semua orang akan terus menarik nafas lega. Sebab bagi diorang dah tiada benda lagi diorang perlu risau. Memang confirm demon tu akan mati oleh Gyome. Bila dia berjumpa dengan Apemon Demon yang pertama, iaitu Kokushibo, macam aku cakap tadi lah, Gyome melengahkan Kokushibo sementara Sanemi pergi jahit luka dia kan. Jadi masa tu dia solo lawan Kokushibo, dan menakjubkannya kekuatan dia ni, dia dapat mengimbangi kekuatan Kokushibo. Dia tak dapat luka yang parah juga. Dan bila Kokushibo nampak badan Gyome ni, dia kata yang badan Gyome ni dah dilatih kepada tahap yang sempurna. Dan kali terakhir dia berlawan dengan orang sekuat Gyome ni adalah 300 tahun yang terdahulu. Masa Gyome dengan Sanemi ni berlawan dengan Kokushibo, Gyome ni masih sempat lagi cover serangan Kokushibo tu daripada terkena Sanemi. Dia masih ada masa untuk tolong orang lain walaupun dia sendiri kena serang. How skillful he was, Himejima Gyome. Itu sahaja daripada aku kali ini. Aku harap korang enjoy tengok video ni. Thank you very much for watching. Keep supporting 5D Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.